Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wazokane parman wada adat amin ya robbal alamin Amin. Okey, siapa yang baru masuk boleh buka buku teks bahasa Melayu muka surat 73. Yang baru masuk, okey, tengok muka surat 73. Dalam muka surat 73, tajuk yang akan kita belajar ialah tentang kata ganda. Apa itu kata ganda? Okey, Mualina, semua orang tengok dekat depan ni. Muallim akan tunjukkan kepada awak, Muallim akan terangkan dulu kepada awak tentang kata ganda. Apa itu kata ganda? Siapa ingat lagi apa itu kata ganda? Dah belajar dah ni. Semua dah lupa dah. Okey, yang baru masuk buku teks muka surat 73 dan buku aktiviti muka surat 82. Okey, tengok dulu kat depan ni, Muallim terangkan dulu kepada awak tentang kata ganda. Apa itu kata ganda? Okey, tajuk dia. Apa itu kata ganda? Kata ganda ialah perkataan yang diulang. Perkataan yang diulang ataupun digandakan. Bila sebut gandakan ni maksudnya kita banyakkan dia. Sama ada secara penuh, separa, berentak dan imbuhan. Kata ganda ni perkataan yang kita ulang 2 kali. Maksudnya kita nak gandakan dia, nak banyakkan dia. Dan kata ganda ni pula ada 4. Kata ganda penuh. Tengok yang pertama ni. Kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berentak dan kata ganda berimbuhan. Ada 4 kata ganda semua. Okey, setakat ni semua jelas, semua boleh faham. Kalau siapa tak faham boleh tanya, jangan diam je. Okey, itu kata ganda. Kita nak banyakkan perkataan itu, nak bagi banyak. Okey, kata ganda ni pula ada 4 semua. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, tengok yang pertama. Kata ganda seluruh. Okey, ni bahasa mudah dia. Kata ganda penuh. Ni. Kata ganda penuh. Apa itu kata ganda penuh? Kata ganda penuh ni kata ganda yang kita gandakan perkataan dia. Contoh dia rama. Kita ulang 2 kali. Rama-rama. Maksud dia rama-rama. Daun. Contoh dia daun. Kalau awak tulis daun, sehelai daun. Tapi kalau awak gandakan dia ulang 2 kali, daun-daun, maksudnya daun itu ada banyak. Contoh yang ketiga, burung. Kalau awak tulis burung sahaja, maksudnya seekor burung. Kita gandakan perkataan burung ini menjadi burung-burung, maksudnya burung-burung ada banyak, lebih daripada 1. Okey, contoh lain kita boleh bagi, contoh dia botol. Kalau awak tulis botol, ada 1 je. Botol, 1 je.
Tapi kalau awak nak bagi tahu botol tu ada lebih daripada satu, ada banyak, kita gandakan je dia dulu. Ulang je perkataan yang sama. Botol, kita ulang botol. Dan kita letakkan tanda sempang. Kata ganda penuh, kena ada kata tanda sempang ni. Botol, botol. Contoh yang kedua. Apa lagi yang kita boleh gunakan? Kalau muallim tulis kerusi. Maksudnya kerusi ada satu je. Tapi kita nak bagi tahu dalam kelas awak ada 20 kerusi semua. Jadi kita tulis kerusi, kerusi. Maksudnya ada lebih daripada satu. Kalau awak tulis kerusi sahaja, maksudnya ada satu je kerusi. Kerusi ada satu je. Tapi ni ada banyak, ada 20 contoh dia. Kita ulangkan dia 2 kali. Kerusi, kerusi. Itu ialah kata ganda penuh. Kita ulang je perkataan yang sama. Contoh yang lain, meja. Meja ada satu je. Tapi nak bagi tahu meja ni ada banyak. Ulang je. Letak tanda sempang. Ulang balik kata meja. Meja, meja. Ada lebih daripada satu. Ada banyak. Ini ialah kata ganda penuh. Itu yang pertama. Kata ganda penuh. Okey, kita pergi pula dengan yang kedua. Kata ganda separa. Yang kedua kita pergi dengan kata ganda separa. Tadi kata ganda penuh. Ini kata ganda separa yang kedua. Kata ganda separa ni kata ganda yang menggandakan sebahagian sahaja kata dasar. Okey, contoh dia pohon. Tengok contoh yang pertama, pohon. Pohon, lepas tu kita separa. Kata ganda separa ni kita ambil separuh je. Pohon, kita letak per pohon dia akan jadi. Daripada pohon, pohon ada satu je. Per pohon ada banyak. Kalau untuk kata ganda penuh, pohon-pohon, kata ganda penuh. Ini kata ganda penuh. Kita ulang je perkataan yang sama. Ini kata ganda penuh. Tetapi kalau kata ganda separa, kita ulang sikit je. Pepohon dia akan jadi pepohon. Pepohon. Dia tak jadi pohon-pohon. Pohon-pohon tu kata ganda penuh. Kata ganda separa, pepohon. Dan dia tak ada ni tanda sempang. Kata ganda penuh je ada tanda sempang. Contoh yang kedua, daun. Daun ada satu. Kalau kata ganda penuh, daun-daun. Tapi kalau kata ganda separa, dedaun. Dia akan jadi dedaun. Ada i. Ada i dan ulang balik di. Yume, jangan conteng. Contoh yang ketiga, bola. Bila sebut bola, ada satu sahaja. Tapi kita kata ganda separa dia, kita jadikan dia berbola. Itu kata ganda separa. Berbola. Kalau kata ganda penuh, bola-bola. Ini kata ganda penuh. Kata ganda penuh kena ada tanda sempang. Tapi kalau kata ganda separa, bola juga. Tetapi awak hanya perlu tambahkan i dan p. Berbola. Ulang je balik perkataan asal dia. Bo, letak b dan o. Contoh yang lain. Contoh yang lain kita boleh bagi. Siku. Siku, kalau kata ganda penuh, siku-siku. Tapi kalau kata ganda separa, siku juga. Tapi mula-mula awak ambil je S ni letak depan. S letak depan. Sebelah dia kena ada I. Siku. Dia akan jadi macam tu. I ni memang sama. I akan sama. Lepas tu S ni hanya di depan je. Boleh faham setakat ni dua benda ni, kata ganda penuh dan kata ganda separa. Abdul Aziz jangan conteng. Nak conteng jawapan. Mau tanya soalan awak. Awak jawab, awak tulis jawapan dia nak conteng. Okey, boleh faham setakat ni kata ganda penuh dan kata ganda separa? Kalau tak faham tanya, jangan diam. Okey, kita pergi yang ketiga, kata ganda berentak. Yang ketiga kita pergi dengan kata ganda berentak. Kata ganda berentak ni kata ganda yang mengalami persamaan bunyi pada pangkal
ataupun tengah, ataupun di hujung. Contoh dia kuih. Dia bunyi dia macam kita berentak, berirama. Kuih, muih. Lauk, pauk. Gunung, ganang. Kalau kata ganda penuh, contoh dia gunung. Kata ganda penuh dia akan jadi gunung-gunung. Kata ganda penuh. Kata ganda separa, gunung. Gunung kata ganda separa. Tapi kalau kata ganda berentak, dia akan jadi gunung ganang. Gunung ganang. Lauk, pauk. Kuih, muih. Itu kata ganda berentak. Dan yang terakhir sekali kata ganda berimbuhan. Bila sebut imbuhan, maksudnya dalam kata dasar satu, dia ada imbuhan. Sama ada imbuhan awalan, akhiran, ataupun apitan. Contoh dia, lompat-lompat. Ulang kata ganda lompat-lompat, tetapi ada imbuhan dekat depan. Imbuhan awalan, melompat-lompat. Ni hormat, menghormati. Hormat, hormat. Lepas tu dia ada imbuhan dan juga i kat belakang. Menghormati. Ni imbuhan itu kata ganda berimbuhan. Boleh faham tak? Boleh bezakan tak keempat-empat kata ganda tu? Boleh kata? Kesemua dah penuh? Boleh. Faham. Faham ke tak? Faham, Alam. Faham. Lepas tanya tak boleh jawab. Ada siapa yang tak? Ada Mu'alim siapa lah yang ni, soalan kenapa tak? Mu'alim tutup? Tak boleh buka lagi padahal saya nak minta izin pergi minum. Minum. Dah minum. Haus Mu'alim. Minum je. Okey, boleh faham tak? Ada siapa yang tanya soalan tak? Kencing. Tak ada belum tadi. Sila. Tanda. Okey, ada siapa yang tanya soalan tak? Ada. Tak ada, semua Aziz, faham. cuba tengok ni. Abdul Aziz. Apa? Mana? Okey, kalau semua faham, tengok buku teks awak, muka surat 73. Mari kita cuba gandakan perkataan ini. Nak bagi dia macam mana? Okey, yang pertama dekat atas ni, kita nak gandakan perkataan yang pertama ialah perkataan terang. Macam mana nak gandakan? Terang dia akan jadi apa? Terang. Terang. Apa lagi? Kata ganda penuh. Kalau kata ganda separa ada tak? Kalau imbuhan dia akan jadi terang. Contoh dia terang. Ni dipanggil imbuhan. Kata ganda imbuhan. Terangan. Okey, yang kedua. Contoh yang kedua burung. Kalau burung dia akan jadi apa? Burung. Kalau terang tadi dia boleh jadi terang. Itu kata ganda penuh. Terang. Burung dia boleh jadi burung. Mesti ada kata tanda sempang. Burung ataupun boleh juga jadi beburung. Betul juga. Beburung pun betul juga. Okey, yang ketiga gunung. Gunung akan jadi apa? Gunung. Lagi apa lagi ada? Gunung kata ganda penuh. Kata ganda separa dia akan jadi apa? Gunung. Kalau kata ganda berentak? Gunung. Ganang. Contoh lagi warna. Warna akan jadi apa? Warna. Lagi boleh jadi apa lagi? Warna berwarna lagi. Ini imbuhan lagi. Murid. Warna.
warni. Kata ganda separa, kata ganda berentak. Dia boleh jadi warna-warna, boleh jadi warna berwarna, boleh jadi warna-warni. Kalau murid akan jadi murid. Ingat kata ganda penuh mesti ada tanda sempan. Kalau bisik, bisik. Bisik-bisik. Kalau imbuhan, Membisik. imbuhan dia boleh jadi berbisik. Bisik. Ingat tanda sempan kena ada. Berbisik-bisik. Okey, kalau rak. Rak mesti ada tanda sempan. Kena ada tanda sempan. Okey, kalau rama-rama. Lagi apa lagi boleh jadi? Satu lagi boleh jadi apa? Berama-rama. Rama. Boleh faham tak setakat ni? Dia faham. Faham Faham ke tak? Faham. Ada siapa ada soalan tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, buka buku aktiviti awak. Kita jawab sama-sama buku aktiviti muka surat 82. Buku aktiviti semua orang buka muka surat 82. Mari kita jawab soalan bersama-sama. Kita nak gandakan perkataan ini. Soalan dia, lengkapkan teks dengan kata ganda. Dalam teks ini dia dah bagi dah kepada kita kata ganda. Dia bagi dah macam. Okey, naik. Lepas tu murid, ada rakan. Apa lagi yang ada? Ada alat, ada hati, ada segan, ada riuh, ada hero, ada sama, dan yang terakhir ada belas. Jadi perkataan inilah yang kita kena gandakan dia. Okey, yang pertama, sekolah Seha mempunyai sebuah bilik muzik. Bilik itu diberikan nama bilik muzik warisan. Selain alat muzik biasa, alat muzik tradisional turut disimpan di bilik itu. Okey, macam-macam ni kita nak gandakan dengan macam mana? Macam-macam. Nak letak imbuhan apa? Imbuhan. Kata ganda imbuhan. Ingat kata ganda kita ada berapa semua? Ada 4. Kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda imbuhan, dan yang terakhir kata ganda Berentak. berentak ataupun berirama. Okey, kalau macam-macam kita nak gunakan kata ganda imbuhan. Kata ganda imbuhan dia akan jadi apa? Macam-macam. Macam-macam tu kata ganda penuh. Macam-macam kata penuh. Macam-macam kata ganda penuh. Macam-macam. Macam bermacam. Bermacam-macam. Jadi tu dia jawapan dia. Bermacam-macam. Yang pertama jawapan dia. Bermacam-macam alat muzik tradisional turut disimpan di bilik itu. Okey, tulis cepat jawapan dia. Solihin, dah tulis dah jawapan Solihin? Solihin, tengah main apa tu? Ya. Hai. Solihin, dia buat apa tak? Joget. Semua tengok Solihin, tengah buat apa tu? Tengah main. Main. Solihin, dah tulis belum jawapan dia? Cepat nak. Hai, main budak ni. Okey, yang kedua.
Bilik muzik itu dibuka kepada murid. Gandakan dia akan jadi? Murid. Murid. Mesti. Kalau awak buat sini, betul tak macam ni? Apa yang tertinggal kat tengah ni? Kena ada tanda sempan. Tak buat tanda sempan salah. Murid, bilik muzik itu dibuka kepada murid-murid pada waktu rehat. Okey, yang ketiga, sihat dan rakan. Akan jadi apa? Rakan. Rakan. Betul tak macam ni? Apa yang tertinggal? Tanda sempan. Itu tanda. Tanda sempan. Tengok, dia akan jadi rakan-rakannya. Ada imbuhan dekat belakang tu. Rakannya. Okey. Walaupun itu tidak berkunci, mereka tetap menunggu kehadiran guru bertugas sebelum memasuki bilik itu. Mereka seronok bermain dengan alat muzik di situ. Nak gandakan macam mana? Alat-alat. Alat-alat ataupun kalau imbuhan ada an kat belakang. Alat-alatan. Menggunakan kata ganda berimbuhan. Mereka seronok bermain dengan alat-alatan muzik di situ. Hati-hati apa? Hati-hati. Mereka berhati-hati. Ingat tanda sempan kena ada. Tanda sempan kena ada. Tak buat tanda sempan salah. Ini dipanggil kata ganda berimbuhan sebab ada ber. Berhati-hati ketika menggunakan alat itu. Walaupun ada yang tidak pandai, namun mereka tidak ribut. Segan. Tidak sengan-sengan. Tidak sengan-sengan. Nak gunakan kata ganda berentak. Apa yang jadi? Segan. Segan tak boleh. Bersegan-segan. Kurang sesuai. Segan. Segan si segan. Salah. Habis. Agak-agak apa dia? Segan sekali. Segan. Kata ganda berentak. Kata ganda berentak. Segan sil. Segan silu. Kata ganda berentak. Kata ganda berentak. Segan silu. Itulah. Segan. Mereka tidak segan silu untuk mencuba. Sebab itulah riuh. Apa dia? Riuh apa? Riuh rendah. Riuh rendah. Pandai. Riuh rendah. Kata ganda berentak. Sebab itulah riuh rendah dan hiruk. Hiruk apa dia? Pikuk. Hiruk pikuk. Pandai. Kata ganda berentak. Hiruk pikuk. Bukan hiruk-hiruk. Hiruk-hiruk salah. Hiruk pikuk. Hiruk pikuk suasana. Hiruk pikuk. Hiruk pikuk suasana di bilik itu pada waktu rehat. Okey, perenggan terakhir. Peralatan muzik di bilik muzik warisan terjaga dengan baiknya walaupun dikunjungi oleh belas. Macam mana nak gandakan dah? Berbelas. Ini dipanggil kata ganda berimbuhan. Berbelas-belas. Ada ber dekat belakang. Imbuhan ber. Berbelas-belas murid pada setiap waktu rehat. Mereka bukan sahaja menjaga peralatan muzik tersebut. Malah bersama-sama. Pandai Abdul Aziz.
Bersama-sama. Ini kata ganda berimbuhan. Sebab apa berimbuhan? Ada imbuhan ber di depan. Bersama-sama. Dah siap. Okey, siapa yang dah siap? Jawab pula muka surat 81. Yang belum siap, salin cepat. Malim 81 saya semalam dah siap. Ya, dah betulkan belum? Ada salah, banyak salah tu. Betulkan balik. Okey, muka surat 82 yang ni semua dah siap salin dah? Dah. Okey, tengok pula muka surat 81. Lengkapkan benda lah ni. Dah siap. Dah. Macam mana awak nak lengkapkan dia? Dia suruh lengkapkan sini kata lagu. Kata lagu di lengkapkan bawah. seni kata Kemudian lagu. nyanyikannya. Masih siap? Ini ialah Masih siap jawapan atau dia. dinyanyikan? Ini ialah jawapan dia. Kita kena letak mana satu-satu. Okey, Alah, ingat mualah jawab kita tengok kepada rima akhir. Tengok. Burunglah kenek-kenek hinggap di pohon Burung jati. kenek-kenek ke atas. Jadi rima akhir dia mesti baris pertama akan sama dengan baris yang ketiga. Jadi rima akhir yang ketiga dia nek. Salah Datuk Nenek. Jadi kat mana yang dekat sini yang berakhir dengan nek? Pesanan Datuk Nenek. sebab apa? Sebab imbuhan dia nek. Jadi itulah jawapan dia. Pesanlah Datuk Nenek, koma. Jangan lupa koma tu. Pesanlah Datuk Nenek, koma. Tengok. Okey, yang kedua. Pesanlah Datuk Nenek, alah bangunlah pagi-pagi. Datuk dan Nenek pesan kepada kita supaya bangun pagi, bukan bangun lewat. Okey, seterusnya. Cepat, kita ada 8 minit lagi. Burunglah kenek-kenek hinggap di atas pagar. Pesanlah Datuk Nenek. Tengok rima akhir dia. Baris yang kedua akan sama dengan baris yang keempat. Jadi baris kedua dia berakhir dengan gar. Yang mana berakhir dengan gar? Rajin dah belajar. Ar ni, ar. Dia berakhir ni, ar ni, ar. Jadi itu jawapan dia. Alah, rajinlah belajar. Titik, jangan lupa. Rajinlah belajar, titik. Solihin dah tulis belum jawapan dia? Solihin, tengah buat apa tak? Semua tengok Solihin. Tengah buat apa tu? Solihin, dia tulis belum jawapan dia? Tengok filem dekat wayar. Dah tulis belum jawapan dia? Dari tadi dia main. Yang awak ingat ni tak nampak. Semua dah nampak ni. Dia benong tak boleh. Menong. Kalau yang tengah tulis awak termenung. Okey, yang ketiga. Geleng-geleng sapi atur tapak kaki. Okey, yang ni kita tinggalkan dulu. Tak tahu lagi. Okey, yang ketiga. Geleng-geleng sapi. Sapi berbulu merah atur tapak kaki. Ingat, baris yang kedua akan sama dengan baris yang keempat. Apa yang berakhir dengan A? Melangkah. Melangkah. Tengok rima akhir dia. Jadi itulah jawapan dia. Cepat-cepat melangkah, titik. Tak. Cepat-cepat melangkah, titik. Jadi yang mana yang 81 baru tanya muka surat berapa. Orang dah siap ni tulis baru tanya. Jadi jawapan yang kita dah buat, kita pangkah dia. Alah, rajinlah belajar sudah, pesanlah Datuk Nenek sudah, cepat-cepat melangkah pun sudah. Burung
Burunglah kenek-kenek. Yang kedua, burunglah kenek-kenek, pesanlah Datuk Nenek, pandai-pandailah cari kawan. Okey, baris kedua akan sama dengan baris yang baris kedua akan sama dengan baris yang keempat. Yang mana berakhir dengan one? Mana jawapan yang berakhir dengan one? Terbang tinggi di awan. Terbang tinggi di awan. Itulah jawapan dia. Terbang tinggi di awan. Koma. Titik koma. Jangan lupakan titik koma tu. Okey, cepat, kita ada 5 minit lagi. Okey, yang ini kita dah jawab. Jadi kita pangkahkan dia. Tinggi awan. Okey, lagi seterusnya. Apa lagi ada? Okey, yang terakhir sekali. Burunglah kenek-kenek hingga di atas bumbung. Pesanlah Datuk Nenek. Baris keempat akan sama dengan baris yang Allah janganlah. yang mana yang berakhir dengan NG? Yang nombor 1 sekali. Ni atas sekali tu. Jangan sombong. Jadi itu jawapan dia. Allah janganlah laku sombong. Janganlah. Malim Allah tu Allah bukan malim. Bukan. Bukan Allah. Oh. Allah janganlah laku sombong, titik, jangan dilupakan titik tu. Okey, jadi yang atas sekali tu ada 2. Yang ni kita pangkas. Jadi yang mana satu? Berbulu di telinga, berdiri lama-lama, mestilah di sini. Tengok rima akhir dia tu. Ga dan juga A. Jadi itulah jawapan yang atas sekali ni. Berbulu di telinga, titik koma, dan berdiri lama titik. Siap jawapan dia. Awak tengok sahaja kepada rima akhir. Okey, salin cepat. Dah semua dah siap salin? Okey, salin cepat. Naufal, Amin, dah salin belum? Ya. Salin cepat. Kamara, Akil, Zikri, dah ke belum salin? Kamara, Akil, Zikri. Ada Amsyah, Da'i, dah ke belum? Dah salin belum? Tengah salin. Nasruddin, Sumaya, El-Rafa, dah ke belum? Belum. Cepat sikit. Okey, siapa yang belum salin, salin cepat-cepat. Okey, yang dah siap salin, setakat ini sahajalah kelas kita untuk pagi ini. Kita tutup kelas kita dengan baca doa surah Wal-As. Okey, sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illallazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam. Okey, selamat tinggal semua. Jumpa lagi.